Sarah binti Ahmad akan melakukan video presentation atau penerangan berkaitan dengan topik kepentingan sesebuah organisasi bagi menerapkan strategi dalam pengurusan teknologi dan inovasi. Saya juga telah memilih organisasi Maybank untuk saya terangkan dalam penerangan ini. Video ini merupakan tugasan individu yang telah diberikan oleh pensyarah saya iaitu Dr. Rafiq Duraida binti Abdul Rahman dalam kelas pengurusan strategi kumpulan ini. Maybank atau Malaya Banking Berhad telah ditubuhkan pada tahun 1960 oleh Khoo Teck Puat bersama rakan-rakan kongsinya di Kuala Lumpur. Sejak penubuhan Maybank, ia telah berkembang dengan pesat dan telah mempunyai 150 cawangan dalam masa 3 tahun. Pada tahun 1963, Maybank telah mengembangkan lagi sayapnya ke Singapura. Maybank juga merupakan bank yang terbesar di Malaysia dengan mempunyai 333 pejabat dan 2,500 mesin juruwang automatik ATM di seluruh negara. Kumpulan Maybank menawarkan rangkaian produk dan perkhidmatan yang komprehensif termasuklah perbankan komersial, perbankan pelaburan, perbankan Islam, perbankan luar pesisir, pajakan dan sewa beli, insurans, pengfakturan, perkhidmatan pemagang amanah, pengurusan aset, pembrokaran saham, perkhidmatan penama, modal teroka dan internet perbankan. Justru untuk penerangan lebih lanjut mengenai latar belakang Maybank, saya telah menyediakan beberapa tayangan slide mengenainya. We are all given 24 hours every day. So how do we spend it? Who do we spend it on? What do we spend it for? What do we get for it? Let's make sure that everything we do and stand for is for humanity. Because to be human is to make time for good. Daripada penularan wabak COVID-19 yang telah berlaku sejak awal tahun 2020 sehinggalah sekarang.
Pandemik COVID-19 telah menyebabkan pelbagai sektor terjejas, termasuklah Maybank. Oleh itu, Maybank terpaksa menghadapi beberapa isu atau cabaran akibat daripada penularan COVID-19. Antaranya adalah Maybank mengalami kesukaran untuk menjual produk mereka serta menjadikan perkhidmatan kepada mereka. COVID-19 ini telah menyebabkan kemerosotan ekonomi dan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK menjadi lebih rendah. Ini akan mengurangkan permintaan produk perbankan yang telah ditawarkan. Malah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan menyebabkan pihak Maybank perlu memastikan langkah pergerakan sosial dan lain-lain prosedur operasi standard itu SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Justru cawangan Maybank di setengah tempat terpaksa ditutup buat sementara waktu dan terdapat juga di setengah tempat lain cawangannya beroperasi dengan perkhidmatan kaunter yang terhad serta dalam waktu operasi yang lebih pendek, iaitu dari 9.30 pagi sehinggalah 3 petang. Hal ini kerana kerajaan tidak menggalakkan rakyat untuk keluar semasa wabak COVID-19. Namun begitu, terdapat juga pelanggan yang tiada pilihan dan mesti pergi ke cawangan bank untuk memohon pinjaman, mengeluarkan wang daripada Amanah Saham Bumi Putera ASB, mengeluarkan wang daripada cek atau mengeluarkan wang daripada bantuan yang diperolehi, antaranya Bantuan Perkhidmatan Nasional PPN. Mungkin tidak dapat menggunakan perkhidmatan kerana masa operasi yang terhad dan keperluan pelanggan ikut SOP juga. Selain itu, bank juga tidak menyediakan permohonan pinjaman secara online sebelum berlakunya COVID-19 ini. Hal ini menyebabkan produk-produk dan perkhidmatan pelanggan-pelanggan tidak dapat menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Maybank dengan sebaik mungkin. Yang kedua, isu atau cabaran yang telah dihadapi oleh Maybank sepanjang COVID-19 ini adalah mengenai promosi jenama bank itu sendiri. Secara tradisi, kita tahu bahawa bank ini mempromosikan produk seperti kad kredit, pinjaman bank, pelaburan atau insurans melalui papan iklan di sepanjang lebuh raya, dalam surat khabar serta ia dicetak melalui risalah dan spanduk. Jenis promosi ini tidak dapat berfungsi lagi disebabkan pelaksanaan PKP. Malah kerajaan juga telah menguatkuasakan peraturan yang mengarahkan warga negara Malaysia duduk di rumah dan orang ramai tidak dibenarkan merentas negeri. Malah promosi ini tidak dapat membantu bank untuk menjaga pelanggan dengan berkesan. Oleh itu adalah antara dua isu yang penting yang telah dihadapi oleh Maybank sepanjang penularan COVID-19 berlaku. Masalah yang dihadapi sepanjang COVID-19 ini, Maybank telah melakukan inovasi terhadap teknologi, iaitu dengan memperkenalkan MAE by Maybank to You, iaitu suatu aplikasi baharu yang dilengkapi dengan ekosistem yang unik. Aplikasi ini mampu menguruskan hal keuangan harian termasuklah menabung, mengenal pasti perbelanjaan dan mempunyai kebolehan e-dompet. Ia juga membolehkan pelanggan untuk membuat pembayaran secara QNR dan dompet digital MAE. Malah, ia mempunyai penambah ciri-ciri baharu yang membantu pelanggan untuk menguruskan keuangan lebih baik. Selain itu juga, MAE by Maybank to You juga mempunyai ciri baharu yang menyeronokkan, iaitu roda makanan, di mana
Ia membantu untuk mengusyurkan pilihan tempat makanan sambil membolehkan pelanggan Maybank menikmati promosi daripada ribuan rakan niaganya di seluruh negara. Pada masa sama juga, ia dapat membantu pelanggannya yang menjalankan perniagaan untuk berkolaborasi dengan mereka. Oleh itu, segala kemudahan yang telah disediakan dalam aplikasi ini dapat membantu pihak Maybank untuk menangani isu perkhidmatan mereka. Pelanggan tidak perlu lagi untuk datang ke cawangan bagi menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak Maybank. Tetapi pelanggan hanya memuat turun sahaja aplikasi ini di telefon pintar masing-masing atau melayarinya di laman web yang telah disediakan oleh pihak Maybank untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Maybank. Seterusnya, Maybank juga telah memperkenalkan Maybank To You Biz, iaitu aplikasi perbankan perniagaan untuk perusahaan kecil dan sederhana, iaitu PKS, bagi memenuhi keperluan yang lebih mudah dan selamat. Aplikasi ini mengutamakan gaya hidup mudah alih itu, iaitu turut menyediakan fungsi perniagaan untuk memenuhi keperluan bukan perbankan PKS bagi memudahkan operasi perniagaan. Maybank juga mereka bentuk aplikasi Maybank To You Biz ini supaya ia bukan sekadar aplikasi perbankan, tetapi ia juga berfungsi sebagai rakan perniagaan yang membantu meringankan beban PKS dan memperkasakan mereka untuk memajukan perniagaan. Proses pengesanan MakerChange untuk transaksi juga dipermudahkan supaya pengesahan boleh dibuat di mana-mana sahaja tanpa menjejaskan ketulusannya. Aplikasi Maybank To You Biz juga dilengkapi dengan fungsi invoice yang membolehkan pemilik perniagaan mengeluarkan, menghantar dan menjejak invoice. Dengan menggunakan template tersedia, invoice boleh disesuaikan mengikut keperluan perniagaan dan dihantar kepada pelanggan melalui pelbagai saluran komunikasi seperti aplikasi, email dan mesej dalam peranti mudah alih mereka. Secara tak langsung juga, Maybank dapat melakukan promosi dan menjual produk mereka kepada pelanggan. Hal ini membolehkan Maybank untuk mengatasi isu atau cabaran semasa pandemik COVID-19. Secara keseluruhannya, kita boleh katakan bahawa Maybank sebuah organisasi yang sangat mementingkan pelanggannya. Ini kerana pihak Maybank dengan segeranya melakukan pelbagai inovasi terhadap sistem mereka sepanjang penularan pandemik COVID-19 ini, supaya pelanggan mereka dapat menggunakan perkhidmatan yang disediakan sebaik mungkin, tidak kira di mana pelanggan berada. Hal ini juga bersesuaian dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh mereka dalam organisasinya. Selain itu juga, Maybank juga telah berjaya untuk memanfaatkan sebaik mungkin perkembangan teknologi pada masa kini dalam pengurusan organisasi mereka. Malah, Maybank juga merupakan bank yang paling unggul dalam melakukan inovasi terhadap sistem mereka di Malaysia. Itu sahaja penerangan saya mengenai Maybank dalam pentingnya penerapan teknologi dan inovasi di dalam sebuah organisasi.